A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia nikmat izin inayahnya dapat kita bersama-sama pada malam ini. Allahumma sayyiban nafi'an, ya Allah Tuhan kami, jadikanlah hujan pada malam ini sebagai manfaat kepada kami, tidak sebagai malapetaka kepada kami. Dan moga-moga insya-Allah sama-sama kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini agar kita akan selamat untuk kita ini masuk ke dalam alam kubur nanti insya-Allah. Sama-sama kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini agar kita akan selamat untuk kita ini menuju ke dalam alam pada mahsyar, untuk kita ini menuju ke yaumul mizan, hari pertimbangan. Nak ditimbang dosa, nak ditimbangnya pahala kita. Dan moga-moga insya-Allah kita juga akan selamat untuk kita ini menuju ke titian sirat, untuk kita masuk ke dalam syurga Allah, duduk kita bersama dengan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga insya-Allah inilah doa kita yang akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga insya-Allah dengan keberkatan daripada bulan Safar ini, insya-Allah daripada bulan Rabiul Awal ini, insya-Allah akan memudahkan urusan kita dan juga akan dipermudahkan urusan kita untuk kita bertemu dengan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tuan imam, tuan muazzin, seluruh jawatan kuasa masjid yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah kita akan cuba menyambung pengajian kita dalam kitab Afatun ala Tariq, wabak sepanjang jalan ataupun penyakit umat Islam. Dan kita masih lagi dalam jilid yang pertama, dalam penyakit yang ketujuh, yakni penyakit at-takabbur, yakni sombong dan juga membesarkan diri. Sombong dan juga membesarkan diri. Kita masuk dalam ke surat yang ke-256. Dalam ke surat 256. Tuan-tuan, hari itu ada orang tanya, kitab yang saya gunakan ini cetakan yang lama, cetakan yang berwarna hitam, tajuknya Penyakit Umat Islam, terjemahan dalam bahasa Indonesia. Ini cetakan yang terbaru, Afatun ala Tariq juga sama dalam bahasa Melayu. Terjemahannya jilid yang pertama. Saya ada bawa tetapi dua sahaja, tetapi dah nak habis dah pun. Kan ya? Tapi siapa-siapa yang berhajat, sebab ada orang bertanya hari itu, saya bawalah juga, saya cari juga. Ada dua sahaja, bayar kemudian tak apa. Sebab kita faham, tuan-tuan, orang mari masjid ni kebiasaannya duit tak bawa. Itu perkara biasa. Pernah tuan-tuan satu tempat saya mengajar, cerita lama, tak ingat tahun bila, 7 tahun lepas itu ada seorang anak muda tegur, "Ustaz, lepas semayang duit katanya." Saya pun tanya, duit apa? Duit buku. 7 tahun lepas. Maksudnya 7 tahun lepas itu baru dia bayar. Tak apa, tak ada masalah. Tuan-tuan, tak ada masalah, tak ada duit pun hari ini, insya-Allah kita permudahkan. Esok, lusa, tulat, bulan depan, tahun depan, 7 tahun depan pun insya-Allah kita terima. Tetapi hanya ada dua sahaja, dan kebetulan pula dalam jilid yang pertama ni dah nak habis dah pun. Tapi tak apa, boleh kita sama-sama baca insya-Allah. Baik. Muka surat 256 dalam tajuk yang kedua daripada wabak yang ketujuh, yakni at-takabbur. Kita ulangkan sekali lagi, tajuk yang ketujuh at-takabbur, yang bermaksud sombong dan membesar diri. Sombong
dan memperbesarkan diri sendiri. Yakni dalam penyakit umat Islam ataupun wabak sepanjang jalan, bila mana kita belajar tentang ilmu tasawuf, satu adab yang kita perlu faham ialah jangan tunding jari kepada orang lain. Contoh, macam saya hari ini bila sebut bab sombong, maka tunding jari pada diri saya sendiri. Boleh jadi saya sombong. Dalam tajuk hari ini, tajuknya memperbesarkan diri, maka tunding jari pada diri sendiri. Boleh jadi sayalah orang yang suka berbangga diri, suka memperbesarkan diri dan suka sombong terhadap orang-orang lain. Maka ini adalah salah satu daripada adab bila mana kita belajar dalam bab tasawuf untuk memperbaiki diri. Sebab boleh jadi penyakit ini, wabak ini ada dalam diri kita sendiri. Ada dalam diri saya, ada dalam diri tuan-tuan, ada dalam diri puan-puan. Dan inilah yang akan berlaku sepanjang jalan. Sebab itu dalam terjemahan baru diterjemahkan dengan wabak sepanjang jalan. Tuan-tuan, kenapa sepanjang jalan? Sebab jalan kita duduk di atas muka bumi ini lama, panjang. Macam kita hari ini, umur kita berapa? 20, 18, 19, 30, 40, 60, 70. Panjang. Tempoh masa yang lama. Maka dalam tempoh masa yang lama itu, sepanjang jalan sebelum kita nak menuju ke dalam alam syurga, sebelum kita nak menuju kepada alam kubur, alam akhirat, alam pada mahsyar, alam yaumul mizan, maka akan ada wabak-wabaknya, akan ada penyakit-penyakit yang akan tertimpa, yang akan terkena dalam diri kita ini. Serupalah tuan-tuan, kita hidup hari ini, siapa yang tak pernah kena demam? Semua orang pernah kena demam. Siapa yang tak pernah kena pening kepala? Semua orang saya rasa pernah rasa pening kepala. Siapa yang tak pernah rasa sakit? Semua orang saya rasa pernah sakit. Maka itulah wabak penyakit yang kita akan lalui. Dan begitulah juga dalam kita nak tuju ke dalam alam akhirat, akan ada wabak, akan ada penyakit yang akan kita tempuhi. Persoalannya bagaimana untuk kita tempuh perjalanan ataupun untuk kita tempuh kesakitan, wabak, penyakit yang akan menimpa umat Islam, yakni kita sendiri. Maka sebab itulah tuan-tuan, dalam muka surat yang ke-256 ini menceritakan bagaimana tajuk yang kedua, kepincangan nilai atau ukuran kebaikan dan kemuliaan di kalangan manusia. Saya bacakan tuan-tuan, kadang-kala sebab yang membawa kepada at-takabbur adalah berpunca daripada kepincangan nilai atau ukuran kebaikan dan kemuliaan yang terdapat di kalangan manusia. Hal ini akan berlaku disebabkan kejahilan yang mencengkam diri manusia sehinggalah ke tahap hilang atau musnahnya pertimbangan nilai atau ukuran kebaikan dan kemuliaan di kalangan mereka. Anda boleh melihat betapa mereka begitu sekali menyanjung tinggi golongan yang mempunyai kedudukan di dunia, sekalipun golongan itu bergelumang di dalam maksiat dan menyimpang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam masa yang sama mereka akan menghina dan memandang rendah golongan miskin dan tidak berupaya, di mana dunia sentiasa menekan dan mencengkam mereka, sedangkan mereka golongan yang taat patuh kepada petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kata pengarang Dr. Said Muhammad Nuh menyatakan bahawa antara sebab kenapa boleh berlakunya penyakit yang ketujuh ini, yakni penyakit takabur, ialah salah satunya ialah kerana kita hilang cara untuk hormat orang yang sepatutnya. Bahasa mudah,
Kalau ikut dalam kitab ni kepincangan nilai ukuran kebaikan macam payah nak faham. Tuan-tuan, maksudnya lebih kurang mudah. Kalaulah boleh kita sebutkan bahawa ada sesetengah orang yang dia terlalu menghormati orang yang ada kemuliaan, ada pangkat, ada kedudukan, banyaknya harta, walaupun orang itu bergelumang dalam maksiat dan menyimpang daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Di sebaliknya, ada orang yang miskin, ada orang yang tidak ada apa-apa kedudukan, tidak ada apa-apa pangkat, tetapi dia beriman, bertakwa pada Allah, dia duduk dalam jalan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang macam ni kita tak hormat. Sebab kedudukan dunia dia tidak dalam keadaan yang menyebabkan kita takjub, kita kagum dengan dia. Kita kagum dengan siapa? Kita kagum dengan orang yang ada harta. Kita kagum dengan orang yang berpangkat. Kita kagum dengan orang yang berjawatan. Kita kagum dengan orang kaya, walaupun dia bergelumang dengan maksiat, dia di kalangan orang-orang yang duduk dalam perkara-perkara yang menyimpang daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Maka bila perkara ini berlaku, salah tafsir, salah hormat, ataupun bahasa kitab sebut kepincangan nilai dalam mengukur kebaikan dan kemuliaan seseorang, maka atas dasar itulah boleh jadi kita akan rasa takabur. Sebab apa? Sebab kalaulah kita salah seorang daripada tadi, mungkin boleh jadi kita ada jawatan, mungkin boleh jadi kita ada harta, mungkin boleh jadi kita ada pangkat, kita ada kedudukan, orang hormat pula. Jalan orang tegur bagi salam, jalan orang minta nak selfie contoh, jalan tuan-tuan orang minta nak bergambar, ataupun boleh jadi jalan orang salam kita cium tangan. Biasa-biasa kalau orang biasa, orang tak salam cium tangan. Kalau orang miskin, orang tak salam cium tangan. Biasanya anak beranak, tok cucu saja salam cium tangan ni. Kalau dengan orang biasa tak. Tapi sebab atas ada kedudukan, atas dasar dia kaya, walaupun dia bergelumang dengan maksiat, maka penghormatan yang tertinggi kita berikan kepadanya dengan apa cara sekalipun. Sama ada dengan salam cium tangan, sama ada dengan menunduk, sama ada dia sampai kita berdiri dan sebagainya. Maka ini yang dikatakan bahawa kepincangan nilai. Kita salah tafsir dalam siapa yang kita nak hormat. Kita salah tafsir dalam siapa yang kita nak ukur bahawa dia mulia, dia baik. Maka inilah yang kita katakan ada golongan yang dia miskin, dia tidak berupaya, tetapi mereka ini tunduk patuh taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dalam sirah Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita lihat pada zaman Nabi Rasulullah, ada satu golongan yang Nabi namakan mereka ini ahli suffah. Ahli as-suffah. Apa maksud ahli suffah? Ahli suffah ni, mereka ini hanya beramal ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, tak ada kerja lain. Kerja pun tak ada, miskin, al-fuqara wal masakin, orang-orang fakir. Mereka ini duduk di mana? Di masjid. Nabi bagi izin duduk di masjid, tidur di masjid, tinggal di masjid, mandi di masjid, makan semua di masjid. Ini namanya golongan ahli suffah, duduk di beranda masjid. Sampailah pada zaman Abu Bakar, kekal golongan ini ahli suffah. Sampai pada zaman Umar bin Khattab, kekal golongan ini dinamakan sebagai ahli suffah. Sampailah kepada khalifah-khalifah yang lain. Malah pada zaman Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Bukan sahaja Nabi bagi tinggal di masjid, duduk di masjid, tinggal di masjid, tidur di masjid, tetapi Nabi menyara hidup mereka dengan memberikan sebahagian daripada harta rampasan perang. Contohnya kalau dulu-dulu, kalau perang, menang perang, dapat rampas harta, contohnya pedang, kuda, unta, maka Nabi akan bahagi-bahagikan. Orang ini layak dapat apa, orang ni dapat apa, orang ni dapat apa, contohnya. Maka antara yang dapat ahli suffah, dia tak pergi perang pun, tapi Nabi bagi dia. Sebab Nabi hormat, walaupun mereka miskin, walaupun mereka papa kedana, mereka fuqara, mereka ini fakir, tetapi atas dasar mereka ini beramal ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, pagi, petang, siang, malam duduk di masjid, mereka ini berpuasa, mereka ini baca Quran tanpa henti, boleh dikatakan 24 jam tu tak ada masa untuk perbuatan-perbuatan perkara-perkara dunia, tak ada. Maka Nabi bagi penghormatan. Bila Nabi balik dari perang, bila ada harta rampasan perang, akan ada bahagian untuk ahli suffah. Zaman Abu Bakar pun begitu. Zaman Abu Bakar pun adanya. Bahasa kita allowance lah, tuan-tuan. Bukanlah kata gaji, tidak, allowance. Allowance ni apa? Allowance-nya dengan bagi makan, bagi pakai, bagi minum, tuan-tuan. Tak kutip walau 1 sen pun daripada mereka. Duit bil api, bil air, istilah kita hari ni. 1 sen pun tak minta daripada mereka. Duduk tinggal di masjid, tidur di masjid, mandi di masjid, tetapi tidak diambil walau sedikit pun harta mereka sekiranya mereka ada harta. Ni namanya ahli suffah. Tuan-tuan, siapa mereka ini? Mereka di kalangan para sahabat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita perasan tengok dalam kitab Riyadhus Shalihin, dalam satu kitab lain, kitab yang membicarakan tentang hadis Nabi Rasulullah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala diselang-selikan mengikut tajuknya. Ada 2 jilid. Dalam jilid yang pertama ada hadis Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, menyatakan bahawa nanti di dalam alam pada mahsyar akan ada segolongan manusia yang mereka ini bila hisabin tidak akan dihisab, wala azabin, dan tidak akan diazab. Hisab tak ada, Allah tak tanya dah. Hisab ni maksudnya bukan hisab minum air straw tu, tidak. Hisab ni maksudnya tanya. Allah nak kira-kira pahala kita berapa, dosa kita berapa, mana banyak. Kalau banyak pahala, syurga. Kalau banyak dosa, neraka. Maka akan ada satu golongan yang bila hisabin, tak ada hisab, Allah tak tanya pun. Agak-agak siapa tuan-tuan Allah tak tanya? Kalaulah boleh kita sebut sahabat Nabi Rasulullah. 1, Abu Bakar. 2, Umar. 3, Uthman. 4, Ali bin Abu Talib. Inilah 4 orang sahabat antara yang mungkin masuk dalam 70,000 orang yang Nabi sebut. Sab'alaf, Nabi kata ada 70,000 orang yang dijamin takkan Allah tanya, yang dijamin takkan ada kira-kiranya. Kita kenal 4 daripada 7 boleh jadi. Kalaulah kita rujuk lagi 10 orang yang Nabi confirm namanya masuk syurga. 10 orang yang Nabi confirm, Nabi iktiraf, Nabi jamin mereka masuk syurga. Agak-agak siapa 10 orang ni? 1, Abu Bakar. 2, Umar. 3, Uthman. 4, Ali. 5, tak tahu. 4 itulah duk ulang-ulang. Kalau kita tanya lagi, contohnya 313 orang tentera perang Badar, boleh tak sebut nama 313 tu agak-agak? Kita sebutlah. 1, Abu Bakar. 2, Umar. 3, Uthman. 4, Ali. Hak duk ulang tu lah 4 tu tuan-tuan.
Hak nombor 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 313 pun tak tahu. Hak nombor 10 tu pun tak tahu, tuan-tuan. Kenallah kita 4 orang ni yang sahabat dijamin syurga oleh Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak apa kenal juga daripada tak kenal langsung. Maka tuan-tuan, kita katakan bahawa dalam ramai-ramai ahli sufah ni ada yang nama kita tak kenal pun. Abu Bakar orang kaya. Dia seorang saudagar kain. Dia bawa kain dari Mekah pergi berniaga di Madinah. Habis barang di Madinah, dia beli barang Madinah, pergi berniaga pula ke Syam, Syria pada hari ini. Habis barang di Syria, pergi berniaga pula di Yaman. Tuan-tuan, kita nak panggil apa bahasa sekarang? Import, export. Betul tak? Beli barang di Mekah, pergi berniaga di Madinah. Import, export lah tu. Ni, tuan-tuan, pakar import, export Abu Bakar. Nabi jamin dia masuk syurga walau dia kaya. Walau dia berharta. Kita adalah motor sebiji, basikal sebiji contoh, kereta sebuah yang dah bekerja, rumah tak habis bayar lagi, pun dah belagak dah macam ahli syurga dah. Abu Bakar ni punya kaya raya. Nabi jamin dia syurga. Tak pernah sebut pun bahawa aku ahli syurga, tak pernah. Ini sebab dia mempunyai keadaan, kehebatan dalam tasawufnya, dalam keadaan, kehebatan amal ibadahnya, keimanan dia, ketakwaan dia pada Allah Subhanahu wa taala. Banding beza dengan kita, baru ada harta sikit dah, baru ada pandai sikit dah mula rasa bangga diri. Bila ada sijil sekian-sekian dah mula rasa seronok dah mula rasa pandang serong, pandang remeh, pandang rendah pada orang lain. Sayalah tuan-tuan boleh jadi begitu. Maka perkara ini, penyakit ini, wabak ini kena buang dalam diri kita. Tak kiralah kamu kaya, tak kiralah ada orang miskin ke, tak kiralah ada orang yang mungkin tak pandai ke, tetapi yang Allah akan nilai ialah keimanan, ketakwaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah tak tanya pun diploma apa, Allah tak tanya pun degree apa, Allah tak tanya pun master ada berapa, Allah tak pernah tanya. Sebab itu tuan-tuan, ini yang kita katakan bahawasanya kerja apa, banyak duit mana, rumah berapa, isteri berapa, anak berapa, Allah tak tanya. Sebab itu tuan-tuan, jangan kita menghina, jangan kita memandang rendah orang yang boleh jadi mereka ini tidak berupaya seperti mana kita. Boleh jadi ada orang yang naik basikal, kita mampu naik motor. Boleh jadi kita mampu naik kereta, jangan pandang rendah pada orang yang naik motor. Boleh jadi orang yang ada rumah corner lot, jangan pandang rendah pada end lot. Boleh jadi ada orang yang rumah end lot, yang ada tepi sikit, end lot namanya, end lot. Jangan pandang rendah pada orang yang tak ada tanah langsung. Maka ini yang kita katakan sebagai bagaimana para sahabat dulu-dulu, bagaimana para sahabat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak pernah menghina, memandang rendah golongan miskin dan tidak berupaya di dunia. Dan mereka ini di kalangan orang-orang yang memang dalam keadaan yang terkadang menolong, membantu. Tuan-tuan cuba tengok Abu Bakar. Apa hebatnya Abu Bakar, tuan-tuan? Abu Bakar orang kaya itu sebutlah tadi, dia saudagar kain. Tuan-tuan rujuk balik, ingat balik kisah Bilal bin Rabah kena seksa tu kan. Yang duduk di atas padang pasir, dibaringkan di atas padang pasir, letak batu yang besar. Siapa yang bebaskan Abu Bakar? Minta maaf, siapa yang bebaskan Bilal bin Rabah? Siapa yang merdekakan Bilal bin Rabah? Siapa yang membeli Bilal bin Rabah? Yang beli, yang merdekakan, yang bebaskan Bilal bin Rabah ialah Abu Bakar As-Siddiq. Inilah orang dia. Inilah orang kanan Nabi Rasulullah, orang nombor 2 dalam Islam pada zaman Nabi Rasulullah. Dia kaya, tetapi harta dia tidak digunakan untuk bermewah-mewah. Dia kaya, dia ada harta, tetapi harta dia tidak digunakan untuk hidup yang selesa. Malah dia bantu pula sahabat-sahabat yang kesusahan.
Macam kisah Bilal bin Rabah tadi, inilah orang dia, Abu Bakar yang beli Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah hamba, kena beli. Tetapi adakah dengan beli itu tadi jadikan hamba dia pula? Tak. Dibebaskan Abu Bakar. Kalau saya lah tuan-tuan, kalau saya dah beli, kena pakai. Beli handphone contoh, pakai dulu. Beli kereta, pakai dulu. Kalau nak bagi orang pun bagi yang second hand, bagi yang third hand, bagi yang dah tak pakai. Kan baju ni nak musim banjir ni kan, nak musim banjir ni dia akan penuh lah baju-baju plastik-plastik di surau masjid ni. Ingat dulu musim-musim banjir dulu di Pahang kan, yang di Johor, kita kumpul baju untuk dihantar ke sana. Tuan-tuan minta maaf sebut, bila kita kelas-kelaskan baju tu, asing-asingkan ni budak-budak ni, laki ni, perempuan ni, hak baju koyak pun ada. Maksudnya dia bagi bukan yang terbaik, dia bagi yang dia tak nak pakai dah, yang dia dah tak nak. Kita kalau bagi, ambil kaedah Nabi Rasulullah, Nabi bagi yang terbaik, sahabat bagi yang terbaik, bukan bagi yang second hand, bukan bagi yang third hand, bukan bagi yang dah koyak rabak, bukan bagi yang dah tak elok. Tetapi para sahabat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan yang terbaik. Sebab itu tuan-tuan, jauh beza kita dengan amal ibadah Nabi. Jauh beza kita dengan amal ibadah para sahabatnya Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sambung lagi. Dorongan atau punca yang dinyatakan di atas telah pun dibayangkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah dalam menyanggahi penggunaan kayu pengukur dan cara penilaian tadi. Serentak dengan itu, Al-Quran dan As-Sunnah telah mengemukakan kayu pengukur yang betul dan tepat sebagai alternatif. Contohnya, Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 55 sehingga 56. Ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin. Adakah mereka, yakni manusia, menyangka bahawa apa yang kami, yakni Allah, berikan kepada mereka daripada harta, min malin, daripada harta, wa banin, dan juga anak pinak, maka mereka akan merasa hebat. Sedangkan inilah pemberian yang mereka tidak mampu ada-adakan dan mereka tidak menyedari hakikat yang sebenar. Tentang betul, kalau kita tengok dari segi rezeki lah, kita kata, kita makan apa? Makan nasi. Di Malaysia ni makan nasi, di tanah Arab makan roti. Boleh ke tak boleh kita buat nasi sendiri? Kita tumbuhkan padi, benih padi. Kita yang tumbuhkan benih padi. Kita tanam padi pula biasa-biasa 6 bulan, ataupun mungkin 4 bulan dalam teknologi yang terkini. Kita jadikan esok siap. Tanam padi, esok besar. Esok boleh tuai, tak boleh. Sebab apa? Semuanya bergantung kepada cuaca, semua bergantung kepada kebijaksanaan kita dalam mengatur urus takbir di sawah, bendang dan sebagainya. Hujan pula, air lebih pun tak boleh, air kurang pun tak boleh. Semua ada aturan dia. Semua ada displaynya, semua ada manualnya. Rupalah macam kita belajar, ada manualnya, ada bukunya, tuan-tuan. Maka ini yang kita katakan bahawasanya, kalaulah kita boleh adakan semua benda, kitalah yang buat air contoh, kitalah yang buat beras, kitalah yang buat nasi, kitalah yang buat padi, maka sudah pasti tuan-tuan kita rasa hebat, kita rasa bangga diri. Tetapi alhamdulillah, Allah tak jadikan kita boleh semua. Ada juga hikmah. Contoh tuan-tuan, kenapa hikmah saya cerita saya, tak cerita tuan-tuan, saya ni tak handsome mana? Apa hikmah? Kadang-kadang bila tengok cermin, buka kepiah ni, rambut pun dah mula kurang, muka pun dah mula kedut, tuan-tuan. Kenapalah tak handsome macam orang tu, orang ni, tuan-tuan? Boleh jadi kalau handsome sangat, sekarang belagak pula.
Boleh jadi bila handsome sangat, nanti orang nak selfie pula. Jumpa selfie. Akan timbul rasa riak. Boleh jadi kalau handsome sangat, tuan-tuan, tak jadilah saya duduk masjid, saya jadi pelakon, jadi penyanyi contohnya. Mari dah agak-agak surau masjid tak pergi dah. Taklah semua pelakon penyanyi begitu, tidak. Tapi boleh jadi begitu, tuan-tuan. Maka ini yang kita katakan kadang-kadang ada hikmahnya. Kenapa kita tak handsome sangat? Kenapa kita tak pandai sangat? Kenapa kita orang perempuan tak cantik sangat? Boleh jadi kalau orang perempuan cantik sangat, agak-agak bertutup ke macam ni? Hai dah. Boleh jadi Miss Malaysia pula, Miss World pula, Miss Universe pula. Bokak sana, dedah sini. Jadi hikmah ni kadang-kadang kita tak nampak. Kenapa kita tak kaya sangat? Kenapa kita tak handsome sangat? Kenapa kita tak pandai sangat? Kenapa kita tak cantik sangat? Ini semua hikmah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita tak nampak. Sebab itu dalam Al-Quran kata apa? Kata perasan tak? Adik-adik perasan tak? Kadang-kadang kita doa ni. Kita doa ni banyak tahun dah doa. Kalau umur pakcik-pakcik ni pula tak berapa puluh tahun dah berdoa. Antara yang kita minta apa dia? Harta. Ya Allah, perbanyakkan rezeki. Maksudnya harta lah. Perkukuhkan rezeki, perbanyakkan rezeki. Apa lagi yang kita minta? Jauh daripada penyakit. Itu antara yang kita minta. Panjang umur. Tapi boleh siapa-siapa sebutkan, siapa yang minta panjang umur tu memang panjang sungguh. Umur sampai 100 contoh, 120, 150, 170 ada. Tuan-tuan, Allah tak makbul pun. Maksudnya apa? Allah ni bukan dia bagi apa yang kita nak, tapi dia bagi apa yang kita perlu. Allah akan bagi apa yang kita perlu, bukan Allah bagi apa yang kita nak. Kita nak macam tadi nak handsome, nak cantik, nak pandai, nak ada harta, nak kaya. Tapi Allah tak bagi. Sebab itu bukan keperluan kita. Jadi Allah akan bagi ikut keperluan masing-masing. Allah akan bagi ikut keperluan diri sendiri. Masing-masing saya. Apa keperluan saya? Keperluan saya mungkin makan nasi 3 pinggan, Allah bagilah 3 pinggan contoh. Mungkin keperluan tuan-tuan 2 pinggan, Allah bagi 2 pinggan. Jangan dengki. Walaupun pasal 3 pinggan, saya 2 pinggan, itu keperluan. Perut dah kenyang. Keperluan masing-masing. Yang kadang-kadang kita tak perasan. Itu contoh je lah bab makan. Ini yang kita katakan bahawa sungguh kadang-kadang hikmah ini kita tak nampak. Kita nak lebih. Kita mohon daripada Allah tu lebih daripada orang lain. Walaupun ianya bukan keperluan kita sebenarnya. Dan boleh jadi akan membawa kepada kehancuran, kepada kebinasaan, kepada dosa-dosa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu tuan-tuan, Allah kata, adakah mereka menyangka bahawa apa yang kami berikan, yumidduhum bihi min malin, daripada harta dan anak pinak mereka itu, boleh rasa-rasanya boleh membagi macam tu ke? Tak. Ada orang perlu begini, maka Allah bagi begitu. Ada orang perlu begini, begitu, Allah bagi pula begini, begitu. Tuan-tuan, contoh, kalaulah kita tengok bagaimana kaya hebatnya Fir'aun. Fir'aun ni dalam kisahnya, dalam riwayatnya, Fir'aun ni Allah bagi dia nikmat sehingga dia tidak pernah merasai gatal. Bukan gatal nak kahwin, tidak. Gatal garu ni pun dia tak pernah. Dia tidak pernah merasai kegatalan. Macam kita kan kalau semayang, Allahu Akbar, dah garu lah. Saya. Nah ni. Kejap garu kaki pula. Angkat kaki kanan, garu kaki kiri. Angkat kaki kiri, garu kaki kanan. Tengah semayang. Gatal saja. Fir'aun tu tak pernah rasa gatal. Tak pernah rasa. Itu hebat Fir'aun. Allah bagi dia nikmat macam itu. Tetapi adakah Allah redha
Bila Allah bagi nikmat macam itu, bila Allah bagi nikmat pada Firaun begitu, dan dia pula lawan Allah Subhanahu Wa Taala, lawan pula Rasul pada Allah, Nabi Musa contoh, lawan pula kitab pada Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah Allah redha? Allah tak redha walau sikit pun. Sebab tu kadang-kadang, kenapalah aku tak pandai macam kawan? Kenapalah aku tak pandai sekian-sekian subjek contoh? Ada hikmah yang kadang-kadang kita tak perasan. Ada kadang-kadang hikmah yang Allah bagi, boleh jadi Allah tak nak kita belagak macam Fir'aun tadi. Boleh jadi Allah tak nak kita ni kaya macam mana Qarun yang akhirnya engkar arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jadi tanda Allah tak nak bagi kita pandai macam Haman yang akhirnya engkar arahan Allah Subhanahu Wa Taala, engkar arahan Nabi pesuruh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini semua contoh yang kalaulah kita faham, kita akan syukuri nikmat yang Allah dah bagi. Bolehlah baca, bolehlah mengira sikit-sikit, bolehlah masuk ambil diploma, ambil degree nanti tuan-tuan, bolehlah kerja sikit-sikit, adalah rezeki, alhamdulillah makan, walaupun mungkin kerja tak hebat mana, tapi alhamdulillah cukuplah. Adalah pakaiannya, adalah bajunya, walaupun tidak berjenama, alhamdulillah. Maksudnya apa? Allah tahu keperluan kita. Sebab boleh jadi kalau berlebih-lebihan, kita akan jadi macam Qarun tadi. Boleh jadi kalau kita di puncak, jadi macam Fir'aun, jadi macam Namrud yang akhirnya bakar Nabi Allah Ibrahim. Kisah Namrud, Namrudlah yang bagi arahan untuk tangkap Nabi Ibrahim, untuk bakar Nabi Ibrahim. Boleh jadi kita pun akan jadi macam itu. Allah Ta'ala alam. Na'udzubillah min zalik, kita tak minta. Tapi inilah perumpamaan untuk mudah kita faham. Sebab tu tuan-tuan, dalam kita nak hormat orang pun, dalam kita nak menghormati seseorang pun, maka lihat, adakah kita hormat dia sebab dia kaya? Adakah kita hormat dia sebab pandainya dia? Adakah kita hormat dia sebab cantik, handsome-nya dia? Adakah kita hormat dia sebab jawatan, kedudukan dia? Sedangkan dia ialah pendosa tegar. Dia adalah orang yang selalu engkar, mungkar arahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu tuan-tuan, kita lihat dalam surah Al-Mu'minun ini, dalam ayat 55 sehingga 56 ini, jelas bahawasanya Allah dah bagi contoh perumpamaan yang cukup jelas. Tidak ada perkara-perkara yang boleh kita lakukan dalam keadaan yang kita bangga diri, besar diri, takabur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Kita berhenti dalam muka surat yang ke-257. Kitab hanya ada 2 saja. Saya tak berani nak beli banyak sebab dah nak habis. Tapi kalau sekadar nak baca balik yang di depan-depan tu, insya-Allah moga-moga akan diberikan, dipermudahkan urusan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk kita mengikut sunnah-sunnahnya Nabi Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina, Allahumma iftah alaina, Allahumma iftah alaina. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah pintu hati kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah pintu hati kami untuk kami ini menerima segala ajaran kitab Al-Quran-Mu ya Allah, untuk kami ini menerima segala sunnah-sunnah Nabi-Mu ya Allah, untuk kami ini memahami hadis-hadis Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk kami ini beramal dengan sunnah-sunnah Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukanlah hati-hati kami ini di kalangan orang Islam, di kalangan orang beriman pada zaman kami ini ya Allah, zaman yang seringkali berlaku permusuhan, zaman yang seringkali berlaku pertengkaran, zaman yang seringkali berlaku peperangan di kalangan umat Islam ya Allah. Satukanlah hati-hati kami ini agar kami ini dapat melaksanakan titah perintah, hukum hakam perundangan-Mu ya Allah, hukum hakam perundangan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tasbih kifar Rasulullah subhanahu wa ta'ala.